Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kisah yang ingin saya ceritakan pada kali ini bukanlah pengalaman yang dialami oleh saya ataupun ahli keluarga saya, tetapi adalah pengalaman salah seorang rakan saya. Saya namakan rakan saya di sini sebagai Razlan. Seperti yang umum maklum, yang orang ramai tidaklah gemar akan hospital. Tidak perlu diterangkan lagi kenapa orang ramai tidak suka akan hospital. Jadi Abang Lan dulu bekerja di Dewan Bedah. Dia bekerja di sana lebih 10 tahun. Jadi pelbagai benda-benda ngeri dan ganjil dia saksikan, selain cerita-cerita daripada staf yang lain. Abang Razlan ni bolehlah saya katakan sebagai seorang lelaki yang gila. Dan kepala dia yang gila tu bukanlah gila-gila yang kosong, adalah sedikit pengisian. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam tu, semasa bertugas shift malam di Dewan Bedah, dalam remang-remang malam tu, dia rasa semacam apabila melalui satu bahagian di lorong di Dewan Bedah tu. Pada masa tu dia ingin melakukan sedikit aktiviti santai di sebuah tempat ataupun spot di hujung bilik bedah. Jadi apabila menghampiri ke kawasan tersebut, dimula masa semacam meremang, dan dia yang ada sedikit pengalaman akan benda-benda pelik ni, dia dah boleh agak mesti ada sesuatu di sekitar dia. Jadi tanpa mempedulikan gerak hati dia tu, dia pun terus ke hujung yang dipenuhi dengan rak-rak kain, pakaian dan kabinet lain. Dia terkejut. Makin dekat, makin pasti apa yang dia nampak di depan matanya. Kelihatan satu susuk yang sedang elok seperti mencangkung ataupun duduk di salah satu rak di situ. Dan Abang Razlan ni tanpa rasa ragu dan syak sangka, dia menghampiri lembaga tu. Nak kata lembaga, bukan lembaga, sebab benda tu memang lengkap sifat fizikalnya. Jasadnya betul-betul nampak dekat tempat tu. Makin dia melangkah, makin rasa meremang. Benda tu memang tak bergerak langsung, kaku. Satu lembaga biasalah, satu lembaga berbentuk perempuan. Fizikal memang macam manusia, macam perempuan. Rambutnya panjang, berpakaian putih. Mukanya memang Abang Lan kata tak kelihatan. Jadi dia mendekati makhluk tu. Dan apa dia buat? Dia terus genggam rambut makhluk tu dan cuba menarik. Yang peliknya, benda tu kalau manusia, kalau kita tarik baju ke, tarik
rambut ke mesti selain dia mengerang sakit, dia akan bergerak. Tapi makhluk tu dia keras, bergerak pun sikit. Dan amalan kata struktur rambut dia tu walaupun nampak macam rambut manusia, tapi bila tengok dekat-dekat, rambut dia memang bukan dari alam ni. Rambut dia walaupun panjang tapi sedikit kasar. Dan amalan dapat rasa dekat tangan dia tak macam rambut manusia. Rambut manusia memanglah ada macam-macam. Ada yang ikal, kerinting, lurus. Ada yang lembut, kasar. Tapi kasar dia ni bukannya kasar rambut manusia. Memang betul-betul kasar. Dikatakan macam berus, dawai. Jadi amalan rentap. Benda tu bergerak sikit. Tiba dia mungkin bengang, marah, diperlakukan macam tu. Dia mula berbunyi. Dia mengerang. Jadi amalan dah tengok benda tu macam tu, dia lepaskan. Dia pun patah balik. Benda tu masih ada dekat situ. Jadi dia nak kenakan mana-mana kawan dia lah. Jadi pada masa tu ada seorang jururawat yang agak bernasib kurang baik. Amalan panggil dia, cakap dengan staff tu, "Nah, kau nak tengok hantu tak?" "Ish, kau ni jangan main-main lah. Kau ni merepek je lah. Nah, jomlah tengok hantu. Kalau kau tengok, kau tak nak tengok hantu kan?" Jadi staff nurse tu pun, apa kena dia ni kan? Gila, main-main ke malam-malam buta ni? Takkanlah nak main-main dalam hal ni kan? Jadi amalan pun, jomlah tengok. Jom kat belakang tu, tengok hantu kan? Kau janganlah main-main ni lah, tak nak aku. Amalan tarik lengan baju staff nurse tu, tarik pergi ke belakang tu, ke hujung tu. Belum sempat sampai dekat tempat benda tu duduk, staff nurse tu pun cakap, "Tak nak lah Lan, memang dah bulu roma aku semua ni." Dia pun tinggal amalan. Amalan tengok dekat hujung tu, benda tu dah tak ada. Dan ada kisah lain amalan dengan makhluk pelik di Dewan Bedah juga. Shift malam, memang kalau tak ada kes, apa lagi nak buat? Duduk dekat bilik rehat, bilik staff tu, tidur lah apa lagi. Jadi biasanya diorang akan tidur duduk, bukan dekat katil pun nak tidur kan. Jadi diorang biasanya tidur duduk. Dan menjadi kebiasaan, diorang akan tidur sambil memakai cap ataupun sarung kepala Dewan Bedah tu. Bukannya atas sebab sterility, kebersihan, dia atas sebab, tapi atas sebab-sebab tertentu. Sebab biasanya kalau tidur dengan kepala kosong ni, kepala yang terdedah, mesti akan ada benda yang main rambut ataupun kepala. Paling kurang pun dia akan main tertarik rambut. Jadi memang kalau orang yang dah biasa tu buat bodoh lah. Tapi kalau orang yang lemah semangat, penakut, memang habis lah. Memang takkan tidur lah dekat situ. Dan pada satu malam yang malang tu, amalan kerja malam. Jadi dia amalan kerja malam. Jadi dia nak tidur lah dekat bilik tu. Jadi di atas kursi, dia pun berpeluk tubuh, pakai cap Dewan Bedah tu, sandar tidur. Mula-mula dia rasa biasalah gangguan dekat bilik bedah. Kalau benda tu kacau orang tidur, main cuit-cuit, main tarik-tarik. Dia memang dah masak lah dengan benda-benda macam tu. Dia buat tak tahu lah.
Tapi makin dia biarkan, benda tu makin kuat. Dan amalan dapat rasa ada sesuatu sedang berdiri dekat sebelah dia dan tenung dia. Jadi amalan pun buka mata sikit, dia nampak satu lembaga ni. Amalan mula malah layan, peduli ada kan, bukan dia boleh buat apa pun kan. Jadi amalan nak sambung tidur, tapi benda tu tetap mengacau-ngacau dia. Amalan buka mata sikit, hati dia muncul dari bawah kerusi naik atas dan perhatikan dia. Jadi amalan dah hilang sabar, dia buka mata, entah macam mana benda tu nak pegang amalan. Amalan ni adalah belajar sikit, entah macam mana dia kunci benda tu. Dia bagi amaran kat benda tu, kata jangan kacau dia tidur, dan dia suruh benda tu pergi dari situ. Dan benda tu pun hilang macam tu. Dia fizikal dia sikit macam manusia, ada tangan, ada kaki, ada kepala, tapi dia lain sikit lah. Dia berkepala botak warna hijau, macam sikit macam toyol lah, tapi dia badan dia memang berlendir. Dan muka dia memang kalau nak diikutkan memang menakutkan lah. Beberapa tahun selepas tu, lepas amalan dah bertukar ke jabatan yang sekarang ni, jadi pada malam tu isteri dia kerja balik tengah malam pukul 1 lebih. Jadi abang Razlan ni pun tunggulah dalam kereta, tunggu sementara bini dia habis kerja. Jadi macam biasa lah, dah tengah malam dah ngantuk, dia pun turunkan seat kereta dia. Dia pun cuba lelak mata. Tiba-tiba dia terasa macam ada orang dekat luar kereta dia tu. Jadi dia pun biasalah, kalau kita dah terlelap, kalau kita nak buka mata pun tak adalah kita buka mata terus nak pandang kan. Jadi dia buka mata sikit-sikit, dia tengok ada seorang perempuan dekat tingkap kereta dia, betul-betul dekat sebelah dia. Jadi dia mula dia perhati kan, dia tengok biasalah perempuan, dia tak perasan ada orang dalam kot. Jadi dia biar je lah perempuan tu dekat tepi kereta dia tu. Dan dia mula berfikir, takkanlah ada perempuan tengah malam berdiri dekat tepi kereta orang kan, nak buat apa kan. Jadi dia buat bodoh kan lah. Dalam mengantuk-ngantuk tu, dia pun pandang perempuan tu. Dan perempuan tu baju putih, rambut panjang. Dan amalan kata muka dia tak nampak berapa jelas sebab rambut dia tutup muka, tapi dalam sama-sama tu memang nampak lah muka dia macam perempuan biasa. Dia tengok cermin, tak tahulah kalau benda tu perhatikan amalan ke ataupun tak kan. Dia tengah sisir rambut dia guna jari, pandang dekat cermin tepi kereta tu. Jadi amalan tu memang pandang tenung dia depan-depan. Dia amalan tu pelik, apalah perempuan ni buat kan. Tapi bila amalan fikir balik, ini bukan orang ni, mesti benda tu lah kan, pergi kan, dah malam pukul 1 lebih. Dia amalan biar dia, dan benda tu pun macam berlalu pergi lah, hilang. Dan makhluk yang sama juga pernah diceritakan oleh salah seorang kawan amalan yang bekerja di bilik mayat. Dan abang tu pun kerja atas panggilan. Jadi masa tu dia tengah tunggu satu body. Jadi dia pun tidur lah dekat bilik rehat, bilik mayat tu. Jadi tengah malam tu dia terjaga.
dia basuhlah muka. Masa tengah basuh muka tu, tempat dia basuh muka tu menghadap ke cermin luar. Dan dekat cermin luar tu dia nampak benda yang lebih kurang sama macam yang Abang Lan nampak dekat tepi kereta tu. Sama. Perempuan rambut panjang, dia buat benda sama. Dia pandang tingkap, dia belai rambut dia, dia sisir rambut dia dengan jari. Jadi orang tua dia pun, walaupun kerja bilik mayat, rasa takut tu ada lah. Dia pun takut lah, terkejut lah dengan benda tu. Meremang tengok tak perempuan dari mana lah, tengah-tengah malam berdiri depan dia. Dan itu sajalah perkongsian saya pada kali ini, akan cerita dari kenalan saya itu. Kalau ada cerita lagi dari dia, mungkin saya akan kongsikan pada masa akan datang. Dan dalam kehidupan ini ada pelbagai jenis orang. Ada yang berani kerana dia ada pengisian. Ada juga yang berani-berani bodoh, yang dia rasakan dirinya berani, tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura berani. Jadi pilihlah mana satu yang kita ingin jadi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.